Pengenalan bagi bangunan bersejarah. Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang semakin pesat membangun dan maju dalam pelbagai sektor. Namun seiring dengan arus pembangunan dan pemodenan ini, terdapat banyak bangunan bersejarah yang menarik dan indah di samping keunikan reka bentuk dan seni bina bangunannya, serta penuh dengan kesan sejarah ketamadunan pada suatu masa dahulu yang tetap terpelihara sehingga kini. Setiap bangunan bersejarah yang terdapat di negara ini perlulah dijaga dan dipelihara sebaik mungkin bagi mengelakkan warisan ketamadunan sejarah ini daripada terus lenyap, pupus, dilupakan oleh generasi kini dan generasi akan datang. Definisi bagi bangunan bersejarah. Bangunan bersejarah boleh didefinisikan sebagai ciptaan karya bangunan yang telah berusia melebihi 50 tahun. Memiliki fungsi dan peradaban yang boleh menjadi bukti petunjuk, peringatan, kenangan atau peristiwa penting oleh manusia hidup. Definisi lain bagi bangunan bersejarah pula adalah kumpulan bangunan yang berasingan atau bersambungan yang disebabkan seni binanya dan mempunyai nilai sejagat yang paling menonjol dari pandangan sejarah. Menurut tokoh yang bernama Filden, mengatakan bangunan bersejarah merupakan sebuah bangunan yang dapat memberikan kita perasaan kagum dan menjadikan kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bangsa dan budaya yang menghasilkannya. Beliau turut menambah sekiranya bangunan itu bertahan sehingga 100 tahun usia penggunaannya, bangunan itu layak digelar bangunan bersejarah sekiranya ia mempunyai nilai seni bina, estetik, sejarah, dokumentari, arkeologi, politik dan simbolik. Sejarah Istana Jahal. Istana Jahal mempunyai sejarah yang tersendiri, terutamanya dari segi raja yang mewarisi istana tersebut. Istana Jahal dibina pada tahun 1837 hingga 1886 semasa pemerintahan Sultan Muhammad II. Istana Jahal dibina untuk dikurniakan kepada cucunya Sultan Muhammad II yang bernama Mengkudu Belahara. Pada pemerintahan Sultan Muhammad III, Istana Jahal dijadikan sebagai tempat persemayaman raja. Dan pada tahun 1911, Sultan Muhammad IV telah membaiki istana tersebut dan diberi nama Istana Jahal. Nama Istana Jahal diambil sempena nama pokok bunga yang menghiasi istana tersebut, iaitu pokok bunga Jahal. Istana Jahal kemudiannya diberi kepada putera Sultan Muhammad IV, iaitu Tengku Ismail yang bergelar Tengku Sri Indra. Selepas Tengku Sri Indra Mahkota menaiki takhta dan bergelar Sultan Ismail, baginda bersemayam di Istana Jahal. Namun selepas itu, Sultan-Sultan Kelantan yang seterusnya tidak lagi bersemayam di Istana Jahal kerana sudah mempunyai istana sendiri. Istana Jahal kini telah dijadikan sebagai muzium Diraja Negeri Kelantan yang mempamerkan sejarah Kesultanan Negeri Kelantan. Istana Jahal telah dibahagikan ke beberapa bahagian mempamerkan sejarah peralatan kerabat Diraja Negeri Kelantan. Namun begitu, reka bentuk asal Istana Jahal masih dipelihara supaya ukiran dan keunikan Istana Jahal yang asli dapat dipamerkan kepada masyarakat kini. Tujuan pembinaan Istana Jahal oleh Sultan Muhammad kedua ini adalah untuk digunakan kepada cucunya yang bernama Mengkudu Belahara. Berikutan kemakatan Sultan Muhammad kedua pada tahun 1886, tahta negeri Kelantan diganti oleh Nur Sulud yang memerintah dengan gelaran Sultan Ahmad. Pada masa pemerintahan baginda, Istana Jahal diteruskan penggunaannya sehingga ia siap. Pada tahun 1889, setelah 3 tahun di atas tahta kerajaan, Sultan Ahmad Makadar diganti oleh Sultan Mengkudu Belahara dengan gelaran Sultan Muhammad III. Baginda Sultan Muhammad III telah menjadikan Istana Jahal sebagai tempat bersembahyang baginda selain daripada Istana Balai Besar. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad keempat, baginda telah menjadikan Istana Balai Besar sebagai tempat bersembahyang baginda. Namun Istana Jahal masih juga digunakan. Istana ini tidak mempunyai nama sehinggalah pada tahun 1911 selepas Sultan Muhammad keempat pulang daripada melawat Singapura dan memperbaiki istana ini. Istana ini diberi nama Jahal, mengambil sempena nama daripada sejenis bunga yang menghiasi halaman Istana Jahal.
Istana ini kemudiannya dikurniakan kepada putera Tengku Ismail yang bergelar Tengku Seri Indra Mahkota. Istana Johor kini dijadikan sebagai muzium diraja negeri Kelantan. Muzium ini mempamerkan sejarah Kesultanan Negeri Kelantan daripada zaman awal sehinggalah kepada pemerintahan Sultan Kelantan pada zaman sekarang. Rumah pameran yang terdapat di bangunan muzium ini dibagikan kepada beberapa bahagian seperti peralatan senjata, pakaian, tradisi dan hal-hal yang berkaitan dengan Kesultanan. Walaupun telah dijadikan muzium, tetapi reka bentuk asal bangunan ini tetap dipelihara. Seni binanya yang unik dan ukiran-ukiran yang cantik telah menyerikan lagi bangunan istana yang dijadikan muzium itu. Keistimewaan reka bentuk tradisional Istana Johor. Istana Johor yang terletak berhampiran dengan Istana Balai Besar adalah di antara istana-istana yang menarik yang terdapat di sekitar Bandar Kota Baru. Malah, Istana Johor ini juga telah dibina dalam masa pemerintahan Sultan Muhammad II dari tahun 1837 hingga tahun 1880 setelah pembukaan Bandar Kota Baru dan pembinaan Istana Balai Besar. Kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti setiap keunikan atau keistimewaan yang terdapat di dalam bangunan bersejarah atau muzium tersebut yang mampu meningkatkan pemasaran industri pelancongan di Kelantan. Hal ini demikian kerana dengan adanya kewujudan bangunan bersejarah yang unik dan mempunyai nilai estetika dan ia mampu meningkatkan ekonomi dan industri pelancongan di Kelantan yang semakin berkembang. Selain dapat mengkaji sejauh mana tarikan warisan budaya dapat mempengaruhi para pelancong yang datang ke negeri ini. Ciri-ciri tradisional reka bentuk Istana Johor. Istana Johor telah dibina sepenuhnya dengan menggunakan kayu pada tahun 1837 hingga 1886 semasa pemerintahan Sultan Muhammad II. Antara motif-motif dan ragam hias yang terdapat di dalam Istana Johor ini ialah diilhamkan daripada alam semula jadi iaitu flora dan fauna. Motif-motif ini akan disusun dan dibentuk sedemikian rupa bagi menampakkan keserasian dan keharmonian antara satu sama lain. Kesemua unsur-unsur ini, fungsi, bentuk dan motif dijalin, digabungkan dan diterapkan ke dalam seni ukiran pada bangunan Istana Johor bagi menampakkan keunikan dan keindahan seni bina dan bangunan itu sendiri. Selain itu, menyedari betapa pentingnya fungsi sebuah istana, maka bentuk dan ragam hiasnya juga mestilah indah kerana ia merupakan sebahagian daripada simbol keagungan dan kedaulatan pemiliknya. Kebanyakan ragam hias di Istana Johor bermula dengan konsep penciptaan awan larat. Corak awan larat bermula dari satu tempat dan melarat menjalar memenuhi ruang sesuai dengan falsafah seni hias orang Melayu. Yang terkenal antaranya ialah sorak sirip, naga, ekor itik, andan-andan dan juga jejala. Seterusnya, untuk pengetahuan semua, reka bentuk bangunan Istana Johor adalah gabungan antara dua pengaruh iaitu timur dan barat. Pengaruh daripada barat jelas kelihatan pada bentuk bumbunya di bahagian hadapan anjun. Tiang-tiang Istana Johor berbentuk silinder, berbeza dengan tiang rumah Melayu yang biasanya berbentuk empat segi. Bangunan Istana Johor dibina berbentuk empat persegi panjang dan mempunyai dua tingkat. Setiap tingkat mempunyai keluasan yang sama dan dihubungkan melalui dua tangga berpusing di sudut Istana Johor. Di bahagian bawah Istana Johor ini terdapat tiga ruang utama iaitu ruang sarung, ruang serambi dan ruang tengah. Kepentingan memelihara bangunan bersejarah Istana Johor. Antara kepentingannya ialah dapat dijadikan sebagai bukti yang kukuh kepada sesuatu era atau peristiwa sejarah yang telah berlaku. Selain itu, dapat memberikan teladan dan iktibar kepada masyarakat. Seterusnya, dapat menarik pelancong, baik pelancong tempatan maupun pelancong dari luar negara. Seterusnya, memainkan peranan yang penting dalam pendidikan di negara kita, khususnya para pelajar dan penyelidik. Dan akhirnya, kepentingan memelihara ini amat penting dalam pembentukan minda generasi muda negara, terutamanya ke arah penghayatan warisan dan khazanah negara. Kesimpulannya,
bangunan bersejarah merupakan aset warisan bangsa dan negara yang sangat tinggi nilainya. Bangunan-bangunannya menjadi lambang keagungan dan ketamadunan bangsa dan negara ini wajar dikekalkan agar generasi muda dapat mempelajari sesuatu di sebalik sejarah yang berada di setiap bangunan bersejarah tersebut. Oleh itu, masyarakat dan pihak kerajaan perlu menjagawi sehabis tangan bagi memastikan aset warisan bangsa dan negara ini terus tonggak menongkak langit di muka bumi Malaysia.